Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga pagi Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi ini dapat bersama-sama dengan surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Saya Ustazah Nurul Hidayah. Maaf atas keterlewatan. InsyaAllah pada hari ini kita nak bersama-sama dalam kuliah subuh. Kuliah subuh hari ini dari wanita untuk wanita akan kita bawakan kepada anda. Jadi yang pertama sebelum kita pergi lebih lanjut lagi tentang topik kita pada pagi ini, suara saya macam mana, boleh didengari ke ataupun tidak? Alhamdulillah. Maru WKN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya okey ya? Puan Mar? Kalau okey boleh beritahu insya-Allah. Kalau tak kita akan cuba tengoklah ya. Audio, video. Kalau okey boleh beritahu. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau okey, mari kita sama-sama sahabat-sahabat sharekan dahulu live ini ya di wall kawan-kawan, boleh juga tag sahaja mereka di ruangan komen ya. InsyaAllah kita akan memulakan sesi perbincangan kita, kuliah subuh kita pada pagi ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah boleh dengar ya. Puan Faridah Sulaiman dan Puan Mar WKN, Masya Allah, dari wanita untuk wanita. So inilah yang kita akan bincang bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, kita sentiasa perlukan kepada peringatan. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu, berilah peringatan kepada kawan-kawan, kepada orang lain. Berilah, sentiasa beri peringatan. Kerana apa? Peringatan ini akan memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Orang yang ada dalam hati dia keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan merasai, oh saya perlu memperbaiki diri, saya perlu terus bersama-sama dengan perjuangan supaya saya tidak kalah di masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, isu-isu yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kehidupan kita dengan asbab kita menjaga agama. Kalau kita tak jaga agama, kita tak jaga agama yang ada dalam diri kita, kita tak jaga keimanan yang ada dalam diri kita, nanti akan jadi apa? Kehidupan kita semua tak ada benteng. Agama ni, kepentingan kita menjaga kehidupan beragama. Apa benda yang kita kena jaga ni? Perlu kita bekerja di Jabatan Agama Islam dulu ke baru kita boleh jaga agama Islam? Ataupun perlu kita bersama dengan Bank Islam dulu ke baru kita dikira sebagai menjaga agama Islam? Ataupun kita perlu memasuki parti Islam dulu ke? Dari sudut politik baru kita dikira sebagai menjaga agama. Bukan salah masuk Bank Islam, bukan salah kerja dekat Jabatan Agama Islam, bukan salah kita masuk parti Islam. Tetapi bila kita sebut tentang agama, kehidupan beragama, keperluan kita beragama, dia bukan sekadar pada Bank Islam, bukan sekadar pada Jabatan Agama Islam, bukan sekadar pada parti Islam. Tetapi sebenarnya kehidupan beragama itu dalam kehidupan kita, itulah dia. Bagaimana dengan luaran kita? Bagaimana dengan dalaman kita? Bagaimana dengan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Di situlah sebenarnya kehidupan beragama. Okey, insya-Allah hari ini kita bincang tajuk yang kita letakkan sebagai bagaimana aku nak jaga diri. Bagaimana aku nak make sure supaya aku ni selamat dalam dunia, selamat di dunia, selamat di akhirat. Jawapannya dengan kehidupan beragama.
Dan kita mulakan tadi, kehidupan beragama kita itu, dia bukan sahaja dengan apabila kita ada berkait dengan apa-apa organisasi ataupun institusi beragama ataupun institusi Islam yang disebutkan di hujungnya ataupun di pertengahannya. Kalau hospital, kena pergi hospital Islam dulu, baru dikata jaga agama kan. Tetapi yang perlu kita lakukan ialah bagaimana dalam kita. Okay? Dalam diri kita, bagaimana keimanan, keyakinan kita terhadap agama. Itulah maksud kehidupan beragama. Kalau dalam kita rapuh, dalam kita tidak yakin dengan adanya Allah, dalam kita tidak meyakini bahawa Nabi kita itu adalah contoh yang terbaik. Bila kita tak yakin Nabi adalah contoh yang terbaik, mulalah kita pergi mencari contoh-contoh yang ada di hadapan mata kita, yang ada di barat, contoh yang ada di timur. Rupanya bukan masalah dia nak pergi mencari contoh-contoh tadi, tapi rupa tak yakin. Dia tak nampak yang Nabi itu adalah satu individu yang Allah jadikan sebagai satu contoh qudwah, uswah al-hasanah. Qudwah hasanah. Yang mana pada diri Nabi ada semua perkara. Subhanallah. Nak contoh tentang apa? Nak contoh tentang seorang suami yang romantik, ada pada diri Nabi. Contoh seorang pemimpin yang baik, ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh usahawan yang terbaik. Usahawan yang berniaga, yang membawa untung lebih berlipat kali ganda, ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah, ada pada diri Nabi contoh ibadah yang terbaik. Apa lagi yang kita nak cari? Semua ada. Cuma masalahnya apa? Kita tidak yakin bahawa Nabi itu adalah contoh rujukan yang boleh kita ambil pada setiap bidang, segenap keadaan, di mana sahaja kita berada. Itulah contoh tauladan yang paling baik, yang terbaik, uswatun hasanah. Dan sahabat-sahabat, itu kita tengok dari sudut dalamnya. Okay? Dalam diri kita, mesti kena ada keyakinan. Begitu baru kita dikira sebagai seorang yang hidup, beragama. Kehidupan beragama tu ada dekat dalam diri kita. Seterusnya luaran. Okay? Kita ada berapa? Kita ada 4. Hari ni kita ambil ada 4. Boleh tulis kat ruangan komen. Apakah maksud kehidupan beragama yang perlu ada dalam diri kita? Kita ambil 4 sesi, 4 sisi. Sisi yang pertama dalaman, sisi yang kedua luaran, sisi yang sisi dia tadi tertukar. Sisi bukan sesi. Sisi yang ketiga ialah hubungan dengan sesama insan. Dan sisi yang keempat ialah hubungan terus dengan pencipta, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, dah ramai sahabat-sahabat yang bersama. Masya Allah. Arus Mil, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita hari ni hari Jumaat. Masya Allah, Jumaah Mubarakah saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang sedang menonton kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kepada Puan Husnul Khatimah yang telah memberikan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama wawarkan hari ini antara ibadah yang sangat-sangat cantik untuk kita lakukan pada hari Jumaat, antaranya berselawat kepada Nabi, antaranya sedekah, dan sedekah yang paling baik ataupun yang sangat-sangat baik apabila kita lakukan sedekah itu pada subuh hari. Sekarang senang. Kita boleh saja beli star yang telah disediakan oleh pihak surau ataupun guna sahaja link Imarah Masjid untuk memberikan sumbangan kepada pihak surau. InsyaAllah, mudah-mudahan semua sekali Allah berkati dalam kehidupan akhirat kita. Inilah semalam kan sahabat-sahabat, saya bincang satu topik tabung akhirat. Allahu Akbar. Rasa inilah sebenarnya yang kita nak cari sebenarnya. Tabung akhirat cerita pasal apa yang kita dah masukkan dalam tabung kita. Kalau orang dulu-dulu, dia pakai tabung buluh, ada yang pakai tabung ayam.
Ya, kalau saya masa kecil-kecil pakai tabung nuri daripada bayar rakyat, dan juga tabung haji, kan betul, bangunan tabung haji tu kan comel, dia tinggi macam tu. Jadi kita masukkan dalam tu, kita nampak duit tu. Apa duit yang kita akan guna? Katalah kita nak beli apa, matlamat kita. Matlamat kita mungkin ada pakaian yang kita nak beli. Kalau zaman dulu-dulu dia orang kata kumpul-kumpul duit untuk beli baju raya, kumpul duit untuk beli beg sekolah macam tu, kasut sekolah. Jadi sahabat-sahabat, tu tabung yang kita nampak. Dan bagaimana dengan tabung akhirat? Tak kala kita melakukan satu amal soleh, kita tak nampak sahabat-sahabat. Pahala ni kita tak nampak. Perkara gaib. Perkara yang kita yakini, kena yakini, tetapi kita tak nampak perkara tersebut. Dan inilah dia. Sahabat-sahabat, surau beri kepada kita satu peluang untuk kita sama-sama menambah tabung akhirat kita. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama untuk kita menambah kuantiti ataupun saham akhirat kita. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, terus kita hari ini topik kita yang kita bincangkan ialah bagaimana kehidupan beragama. Sahabat-sahabat, tadi kita dah tengok dari sudut dalaman dan luaran. Yang kedua, sisi yang kedua ialah sisi luaran. Terima kasih yang sedang menonton kita pada waktu ini. Dah 25 orang yang menonton. Terima kasih banyak-banyak. Boleh tolong sharekan, tagkan. Kita nak tengok seseorang yang kalau dia kata, saya ni menjaga agama, luarannya mesti jaga. Contohnya apa? Contohnya, dia mesti menunaikan salat. Kalau dia kata dia ada iman kepada Allah, dia meyakini Nabi itu adalah Rasul, meyakini Al-Quran itu adalah panduan, tapi kalau dia tak salat, saya rasa dia tidak sempurna di dalam pelaksanaan beragama. Tidak sempurna. Mesti jaga solat. Kalau bulan Ramadan datang, mesti puasa. Kalau dia perlu bayar zakat, sekarang kita dah hujung tahun kan? Hujung tahun dah kita ni. Bila hujung tahun ni, saya kerja zakat sahabat-sahabat. Saya sebagai eksekutif kanan zakat di Pusat Pengurutan Zakat Wilayah Persekutuan. Dia tak cuba untuk lari daripada zakat tadi. Tapi dia sendiri yang datang ke kaunter zakat untuk tunaikan zakat. Sebab apa? Dia yakin dan percaya bahawa tak ada siapa boleh trace. Kami sebagai amil zakat tak boleh trace kalau orang tak bayar zakat. Tetapi kita boleh tahu, hati kita tak tenang kalau kita lari daripada agama. Kita lari daripada tanggungjawab kita. Contoh, kita tahu orang Islam, orang perempuan, kita dari wanita untuk wanita. Kita kena menjaga aurat kita. Samalah orang lelaki pun ada aurat, wanita pun ada aurat. Tapi wanita punya aurat ni dia lagi banyak yang dia perlu jaga. Kan? Sebab dia apa? Dia perhiasan kan. Bila perhiasan ni dia lebih banyak lagi yang cantik. Jadi dia kena jaga rambutnya. Bukan sekadar rambut. Bila dah pakai tudung. Tapi waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna. Tapi dah pakai tudung itu kena jaga. Maksudnya kena labuhkan tudung tersebut. Saya tengok ramai dia sekarang. Orang yang dah pakai tudung, mula-mula pakai tudung tu, mula-mula hijrah tu cantik kan. Dia punya tudungnya labuh. Tudungnya panjang lah. Tapi bila lama kan, dia punya preker fashion dia kata, alah, buat macam ni sikit lah. Kita buat sini sikit. Kita fashionkan sikit macam ni. Akhirnya dah sampai sini dah. Keluar sini sikit je. Kan? Yang depan semua nampak. Menjaga aurat ialah antara perkara luaran yang perlu kita jaga. Kalau kita kata kita hidup dengan agama, kita tak boleh tinggalkan. Solat, tanggungjawab dalam fiqh, apa benda yang muslimat perlu lakukan? Perlu solat, taat suami, perlu jaga aurat. Ini semua kita perlu tonjolkan dalam diri kita. Bukan kita nak buat kat orang, kita buat kerana Allah. Tapi memang kita kena buat kat depan. Ada orang ke, tak ada orang ke, memang kita laksanakan perintah tersebut. Inilah tanggungjawab sebagai kehidupan yang beragama. So kita boleh tengok dalam rumah kita tu, kalau kita kata kehidupan beragama, waktu azan mesti solat. Waktu
Contoh, kita kata waktu apa lagi? Ramadan. Ada. Saya pernah pergi rumah orang waktu Ramadan. Siang. Pergi siang. Masa tu lagi hantar barang. Jadi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita hantar barang kan. Tengok. Pakcik tu. Pakcik. Kalau makcik mungkin period ke kan. Pakcik tengah makan kat meja makan. Cakap, dalam hati, aku yang salah ke? Dia yang salah kan? Kita pula rasa macam bersalah kan? Aku tengok dia makan ni, aku yang rasa aku yang bersalah ke? Kan? Sepatutnya aku tak tengok dia makan. Tapi dia rasa okey je. Ini kehidupan beragama. Ramadan itu tidak dirasai dalam kehidupan tersebut. Dalam keluarga itu tidak ada situasi Ramadan. Yang kalau dalam kehidupan kita, Ramadan itu memang bertukarlah jadual semua kan. Bangun sahur, bangun, lepas tu semayang subuh. Dah semayang subuh, bulan Ramadan kita ambil Quran sebab tak sibuk nak sarapan semua. Bila lepas asar, mak kita masuk dapur terus kan. Sebab apa? Nak buat untuk puasa. Tapi ada kehidupan rumah orang yang tak ada situasi tersebut. Dia tak ada situasi Ramadan dalam rumah dia. Sama je. Tak makan tengah hari, sarapan. Cuma beza dia tak buat kat luar. Ada yang lagi mengarut, siap sarapan dekat kedai lagi. Kan? Makan tengah hari kedai tu, ya Allah. Lauk macam apa? Macam musim biasa. Masak tengah hari dengan gulainya. Saya kata, ini Ramadan ke tak Ramadan? Dia kata, tak ada orang yang musafir. Tapi yang berbungkus-bungkus orang lelaki. Orang lelaki yang bungkus-bungkus kan semua. Pukul berapa? Pukul 12. 12 tengah hari. Takkan nak buka untuk buka puasa kan? Jadi ala kulli hal, bila kita sebut suasana kehidupan beragama itu mesti ada dalam rumah tangga kita. Ibu-ibu, kalau kita tak didik rumah tangga kita dengan kehidupan corak jadual, kehidupan beragama, solatnya, auratnya, puasanya, baca Qurannya. Kalau kita tak macam ni, kita hati-hati. Kenapa kita kena hati-hati? Bila kita tak laksana kehidupan beragama ni macam pagar yang mengelilingi kita dan kita duduk di tengah. Seperti dalam satu hadis Nabi SAW, Arba'in Nawawiyah. Boleh Ustaz ambilkan tu hadis tu, kita tengok hadis nombor hadis berkaitan dengan halal. Innal halal al-bayyinun wa innal haramu bayyinun. Ini hadis ini menceritakan tentang perkara yang halal dan haram. Kerana benda halal dan benda haram ini adalah urusan agama. Dia bukannya urusan kita suka buat ke tak suka buat ke. Dia agama yang suruh kita ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Okey, kita tengok pada hadis yang ke-6. Siapa ada buku Syama'il pula, hadis 40 boleh buka. Ramai kat rumah yang ada buku, cuma tak belik. Tak belik jadi kita belik-belik sikit. Buku-buku yang ada di rumah, terutama buku-buku agama ya. Hadisnya berbunyi, hadis ke-6, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa syubahatin faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hamiyya hima ala wa inna hamiyallah himallah wa inna himallah muharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis berkaitan dengan benda haram dengan benda halal ini. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan terang. So kita tahu benda yang halal tu agama dah bagi tahu dah semua sekali. Dan benda yang haram itu juga sudah terang, dan nyata dah.
Dan di antara keduanya, antara yang halal dengan yang haram, ada perkara yang apa? Mushtabihat, yang ada kesamaran, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. So pada perkara yang kesamaran ni macam mana? Maka barang siapa memelihara dirinya dari kesamaran, famanittaqa syubahat, dia nak jaga diri daripada jatuh kepada perkara yang kesamaran, sesungguhnya ia telah memelihara baginya agama dan kehormatannya. Kalau dia jaga perkara syubhah dekat dalam kehidupan ini, sebenarnya dia dah cuba untuk menjaga apa? Agamanya. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara kesamaran, maka jatuhlah dia ke dalam perkara haram. Seperti seorang penggembala yang di sekelilingnya kawasan larangan. So kita ni duduk dalam sahabat-sahabat. Kita ni duduk dalam. Di sekeliling kita ni ada hima. Hima Ustaz Hima ni macam pagar. Pagar. Jadi kita duduk tengah. Yang pagar ni adalah benda yang haram. Okay? Di keliling kita ni benda haram. Tetapi yang ada dekat tengah-tengah kita ni benda halal yang we can enjoy it. Kita cakap orang putih sikit lah kan. We can do it, we can take it, we can apa lagi, semua boleh. Itu yang halal dekat dalam. Tapi di antara yang halal dengan yang haram tadi, yang haram ada di luar, yang mana dipisahkan yang halal dengan yang haram tadi dengan pagar. Okay? Pagar tu akan pisahkan. Jadi kita tak boleh keluar pada pagar. Itu maksud kehidupan beragama. Kita tak boleh keluar daripada zon pagar tersebut. Once kita tinggalkan agama, kita tinggalkan solat, kita tinggalkan zakat, kita tinggalkan puasa, kita wajib pergi haji tapi kita tak pergi haji. Kita dah ada dah semua, keamanan ada, harta ada, dijemput, dapat kuota dan sebagainya, tak pergi juga haji, maka akan jadi apa? Ustaz, okey lagi kita? Okay. So jadi, apa yang akan jadi? Pagar tu roboh. Bila pagar roboh, mungkin kita akan terkeluar daripada zon kita, sebab kita tak tahu. Kan? Kita tak ada pelindung. Dan sahabat-sahabat, ini adalah perumpamaan untuk kita bagi tahu bahawa bukan kita yang jaga solat, tapi solat yang jaga kita. Boleh tulis dekat ruangan komen. Bukan kita yang jaga puasa, tapi puasa yang jaga kita. Bukan kita yang menjaga maruah. Tapi apabila kita menjaga aurat, ibadah tersebutlah yang menjaga maruah kita. Ya Allah, cantiknya yang Allah bagi. Dan apabila seorang manusia yang terlupa untuk menjaga segala perkara ini, lupa untuk Ustaz masuk dekat dalam skrin. Lupa untuk menjaga pagar-pagar ini, maka apa yang berlaku bocor dan akhirnya Ustazah, saya tension, saya tak tahu kehidupan saya jadi apa. Sebab apa? Kita dah meninggalkan asas-asas kehidupan beragama. Baik, kita ambil lagi sedikit. InsyaAllah kita pun dah nak habis. InsyaAllah betul Ustaz AJK Surau. Ustaz siapa yang hubungi saya? Kita sampai jam 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. AJK Surau An-Nur fasa 3A. Kita sampai jam 7 ke? Masya Allah. 7.30. 7 suku. Macam mana Ustaz boleh tahu? Tengok. Masya Allah. Puan Subaidah, tolong doakan suami sakit akibat dan kita kuman. Ya Allah, insya-Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan hari Jumaat ni. Banyak solat. Okey, terima kasih kepada Masya Allah. Okey, terima kasih. Saya dapat dah, boleh lanjut lagi. Okey. So, kita ada lagi dua sisi yang kita belum bicarakan. Dua sisi yang belum kita bicarakan. Yang pertama, kita dah bincang tadi bagaimana kita menjaga dalaman kita. Dalaman tu keimanan sebenarnya
Dalaman tu apa saja keimanan kita, terutama 6. Keimanan, rukun iman, kita yang 6. Kemudian, kalau kita tengok luarannya, apakah perintah taklifan kepada seorang hamba, seorang Muslim, dia kena lakukan, iaitu kita kena buat. Apa saja perintah daripada Allah. Wasainal insana biwalidaini ihsana biwalidayhi ihsana. Buat baik pada ibu bapa, ni semua yang Allah suruh. Yang ni semua kita kena lakukan dalam kehidupan kita. Baik, kita pergi sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga ialah hubungan kita dengan Allah. Antara hubungan kita dengan Allah, selain daripada kita menunaikan salat tu benda luaran. Tapi kita kena jaga juga muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muamalah kita dengan Allah, kita kena perhati supaya kita menjadi manusia yang beradab dengan Allah. Manusia yang beradab, manusia yang tahu diri, kenal diri. Kalau kita tak beradab dengan Allah, kalau kita tak beradab dengan Allah, maka bagaimana kita nak beradab dengan manusia? Kalau dengan Allah pun kita tak boleh beradab. Contohlah, kita boleh tengok kalau budak-budak kita pergi sekolah, pergi sekolah. Dengan cikgu-cikgu, ya Allah, kenapa lah budak ni kurang ajar sangat? Kurang ajar kita sebut kan. Tak beradabnya dengan cikgu-cikgu. Rupanya, bila kita tengok, patutlah mak dia pun macam tu. Mak ayah dia pun macam tu. Memang jadi kurang ajar punya orang kan. Patut anak pun jadi macam tu. Jadi kita ni, kalaulah manusia itu tak boleh beradab dengan yang paling dekat, macam mana dia nak beradab orang yang lebih jauh? Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dengan diri kita berbanding dengan orang lain. Allah paling dekat. Kalau dengan Allah kita tak boleh nak jaga adab kita, jauh sekali untuk kita jaga adab kita dengan orang lain, dengan manusia, dengan makhluk Allah. Jauh sekali. Maka kena jaga adab dengan Allah. Macam mana Ustazah nak jaga adab dengan Allah? Ya, adab dengan Allah ialah sebagai seorang manusia, sebagai seorang bukan sahaja manusia, kita makhluk, kita hamba, kita datang ke dunia ni dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayang, belas kasihan Allah. Maka bagaimana yang kita perlu lakukan? Macam mana kita nak bermuamalah dengan Allah? Muamalah dengan Allah, kesopanan yang perlu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita kena tengok betul-betul. Jangan, contohlah adab-adab yang kita tak buat, kita tak jaga antara adab kita dengan Allah. Yang pertama ialah kita sangka buruk dengan Allah. Ramai orang kadang-kadang kalau jumpa orang, hai, Assalamualaikum, sihat ke? Dia kalau dengar orang lain kadang-kadang, dia punya bersantun dia bukan main. Tapi dengan Allah, dia buruk sangka. Dia sangka buruk kepada Allah yang mencipta dia, Allah yang mentadbirkan kehidupan jasad dia. Hari ni kita boleh bercakap, peti suara kita boleh keluar suara, boleh telan air liur. Kalau nak makan, air liur kita lah yang akan mencernakan makanan tersebut. Dah masuk dekat dalam esophagus kita, makanan kita itu akan dicernakan, dihadamkan. Mana yang bagus, mana yang berkhasiat tak berkhasiat dipisahkan. Yang mana-mana yang jadi bahan kumuhan akhirnya ditapis oleh buah pinggang kita untuk keluar di dalam najis kita. Siapa urus? Ada teknologi ke boleh urus dalam badan kita ni setiap hari? It's not natural, okay? It's not natural thing yang berlaku dekat dalam badan kita, tetapi dia diurus oleh yang maha kuasa. Wahai manusia-manusia sombong, wahai manusia-manusia yang menganggap Allah tidak berlaku baik kepada diri dia, inilah adab yang telah tertanggal pada diri kamu. Apabila kita telah mendapat nikmat daripada Allah, usah kita pandang Allah benci kita, Allah tidak sayang kita, Allah nak zalimi diri kita. Tidak mungkin. Tetapi siapa yang zalim? Kita yang menzalimi diri kita sendiri, dan akhirnya kitalah terima padahnya.
Akibat apa? Keburukan, sangkaan buruk kita pada Allah. Sebab tu Allah sebut dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini adalah dengan sangkaan hambaku. Siapa yang hari ni duk fikir nanti Allah tak sayang, nanti Allah bagi bala ni, memang jadi sungguh. Memang jadi sungguh lah. Contoh macam budak-budak takaful, ejen-ejen takaful kan. Kalau sebab tu kalau ini ialah membuka jalan syaitan. Dia membuka jalan syaitan. Jadi syaitan akan cucukkan jarum. Kalau duduk dalam kehidupannya, kalau jadi yang dia kalau tadi buruk sangka yang telah dia letakkan kehadat Allah Subhanahu taala yang menciptakan, mentadbirkan takdir dekat dalam kehidupan kita dalam alam ini, akhirnya Allah bagi yang buruk untuk kita. Jangan buruk-buruk. Fikir yang baik sahaja. Walaupun yang datang itu suatu yang menguji. Walaupun yang datang tu suatu perkara yang sangat besar, insya-Allah. Insya-Allah. Mungkin kerana musibah ujian yang Allah bagi yang sekarang ni, yang kita rasa besar ni, mungkin sebenarnya menggantikan ujian yang lebih besar pada itu. Tak boleh ke kita nak fikir macam tu? Boleh tak kita berbaik sangka dengan Allah sampai macam tu? Kita fikir apa yang Allah bagi ni, inilah yang terbaik. Walaupun kita nampak macam tak terbaik, kita tak nampak apa yang akan berlaku esok lusa. Mungkin itu adalah kafarah dosa kita yang telah lalu. Mungkin kita dah lama sangat jauh dari Allah. Tak kala Allah bagi ujian tu, kita mula, ya Allah. Jadi perkara-perkara ini sahabat-sahabat menguji keimanan kita dengan Allah. Akhlak kita, adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah cerita berkaitan dengan adab kita terhadap Allah. Ini kita kena ni. Solat tapi kalau kamu sangka buruk pada Allah, tak jadi. Solat tapi kamu jauh daripada Allah, tak jadi. Solat lepas tu terus ni tapi jauh dari Allah, tak rasa kedekatan tersebut dengan Allah. Kita patut rasa apa? Muamalah yang perlu kita rasa, kita adalah al-unsu billah. Kita sebagai seorang hamba yang dekat dengan Allah. Al-unsu billah ni macam mana? Al-unsu billah ni macam kalau kita kawan-kawan, kita sebut kawan. Ada orang yang kita kata rakan sekerja, ada orang kita kata sahabat handai, ada orang kita kata dia ni reunion, kawan sekolah kan. Ini kawan Facebook, macam-macam kawan lah. Tapi ada orang yang kita sebut sebagai apa? BFF. BFF tu apa? Yang kita katakan yang paling rapat lah. Yang orang kata masalah kita semua ada dalam kocek dia. Macam tu. Paling rapat. Yang BFF ni macam mana kita punya rapat dengan dia? Kalau apa-apa kita akan cari dia. Betul tak? Kalau apa-apa kita nak pergi apa-apa ke, nak pergi mana-mana, jom kita pergi sini. Kita akan cari dia. Kita ada masalah, kita cari dia. Apa lagi? BFF. Kalau kita nak mengadu kan, weh, aku sedih weh, aku cari dia juga. BFF. Macam itulah kita dengan Allah. Kena rapat sampai macam tu. Tak kala kita nakkan sesuatu, ada hajat kita cari Allah. Tak kala kita nak mohon sesuatu, ada sesuatu yang kita nak, kita cari Allah. Tak kala kita sedih, kita cari Allah. Tak kala kita rasa, ya Allah, rasa loser sangat, rasa macam tak guna, rasa macam aku ni tak berguna langsung, kita cari Allah, kita luahkan kepada Allah. Tak kala kita gagal dan sesuatu apa yang kita lakukan, kita cari Allah. Tak kala kita nak tidur, kita nak letakkan diri kita di dalam pegangan mana, kita cari Allah. Wada'tu jambi, ya Allah, aku letakkan badan aku ini di atas pembaringan. Wa bismikallahumma arfa'u, dan dengan nama Allah yang akan mengangkat ataupun mengangkat balik tubuh badan kita. Allahu Akbar. Kalaulah kita boleh berdekatan dengan Allah, menjadi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, kita boleh rasa bagaimana kehidupan kita di dalam
di dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah. Kenapa? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, sisi yang keempat ialah sisi apa? Sisi yang keempat ialah sisi kita dengan makhluk. Sisi kita dengan makhluk, interaksi kita dengan makhluk juga ialah itu salah satu daripada perkara dalam kehidupan beragama. Kalau kita boleh, kita kata kita ni jaga agama, muamalah kita dengan manusia, itu buktinya. Itu buahnya. Itu hasilnya. Nabi SAW sebut, antara dalam hadis 28, hadis Arba'in Nawawiyah, Al-birru husnul khuluq. Al-birru, iaitu kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi kalau kamu kata, kamu ini seorang yang hidup dalam agama Islam, maka apa yang kamu perlu tonjolkan ialah akhlak yang baik. Akhlak dengan kawan, akhlak dengan anak-anak. Bila anak kita bercakap, kitalah orang yang mengadap anak kita bercakap. Kitalah, kalau anak kita kecil, kitalah orang yang main dengan anak-anak. Antara checklist yang kita perlu letak. Macam saya ni ibu muda, nak kata muda, saya tua tapi sebab kahwin lambat, jadi anak saya kecil-kecil lagi. Tadi yang jalan-jalan tu anak saya. So jadi mesti satu hari tu mesti kena main dengan anak. Mesti kena main. Kalau anak-anak yang anak-anak dah besar, ibu-ibu, ayah-ayah yang anak-anak dah besar, mesti ada masa untuk bersama dengan anak-anak. Jadi kita kalau seorang ibu yang baik, ayah yang baik, dia mesti kena ada spend time untuk anak-anak. Kalau dia tak spend time untuk anak-anak, maksudnya dia tidak menjaga akhlak dengan anak-anak. Tanggungjawab, hak kepada anak-anak. Begitu juga dengan semua sekali, orang yang berada di sekeliling kita, dengan jiran kita, jaga amalan, jaga akhlak kita dengan kawan sekerja, kan? Ada dia punya batasan-batasan dia yang perlu kita tak boleh sakit hati orang, tak boleh susahkan orang. Ni kadang-kadang bukan sakit hati dia, si hantar santau lagi. Hantar santau supaya orang tu sakit, kan? Allahu Akbar. Ini memang sangat-sangat manusia yang sebenarnya hakikatnya dia tak ada kehidupan beragama tu. Dia telah letak, dah campak agama tu jauh pada diri dia. Nanti kamu akan merasai balasan daripada kamu meminggirkan agama, bukan sahaja di akhirat, itu sudah pasti, tapi di dunia Allah akan beri kamu ujian dan akhirnya kamu akan makin tenggelam di dalam ujian, kamu makin jauh. Sama ada ujian itu berbentuk betul-betul ujian musibah ataupun ujian tersebut berbentuk ujian kesenangan yang menyebabkan kamu lupa kepada Allah, dan di akhirat kelak kita akan menanggung segala kesusahan ini. InsyaAllah, sebagai kesimpulannya pada hari ini dalam kehidupan beragama yang telah kita sama-sama bincangkan daripada awal tadi, Masya Allah, Kak Imam masuk sini semula. Masya Allah. Kata Tuan Ustaz Zulkifli Mahadi, kata jangan lupa minggu depan subuh bersama Ustazah Noni, sahabat saya, dan esok bersama Ustaz Radhi Idris. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak-banyak yang belum melakukan sedekah subuh hari Jumaat ni, hari Jumaat. Take the opportunity untuk sama-sama sedekah subuh di Surau An-Nur, Fasa 3, Bandar Seremban Selatan. Jumpa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.